Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan pagi ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke-86. Kita start balik 86. Lepas tu kita sambung poin yang kelima muka surat 88. Nah, tapi masih lagi di bawah tajuk hadis yang ke-23. Nah, jadi tengok dulu muka surat 86, saya kita sambung huraian dia di belakang. Baik. Hari ini insya-Allah kita masih lagi berbicara berkaitan dengan tajuk wasiat dan ajaran yang baik kepada orang perempuan. Masih lagi di bawah tajuk tersebut. Yang mana saya dah sebut bulan lepas, kalau tak silap saya bulan lepas kita dah bincang tentang dua golongan yang senang bawa kita ataupun mudah membawa kita ke syurga, dan dua golongan yang senang menarik kita ke neraka. Maksud dia, jika kita baik hubungan dengan mereka, kita mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita buat lebih kurang dengan dua golongan manusia ni, sekali dengan kita bungkus habis sekali. Kalau kita silap urusan dengan mereka, takut-takut mereka akan mudah menarik kita ke dalam neraka. Bukan kata salah mereka, tidak, tapi oleh sebab kita silap berurusan dengan mereka. Baik, siapa dia dua golongan tu? Yang tu pun kita dah bincang. Yang pertama jiran, yang kedua orang perempuan. Orang perempuan. Perempuan ni bukan semua perempuan, kita dah sebut. Perempuan yang ada kaitan dengan kita lah. Baik. Kita baca hadis dulu, saya kita sambung huraian. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khulqina min dhil'in wa in a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan atau kama qala rawahul Bukhari." Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kata baginda, sabda baginda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah menyakiti jirannya. Berilah wasiat yang baik kepada orang perempuan. Sesungguhnya mereka dijadikan daripada tulang-tulang rusuk, dan sesungguhnya yang bengkok daripada tulang rusuk itu ialah bahagian atasnya. Jika kau meluruskannya, pasti kau mematahkannya. Jika kau biarkan, dia akan terus bengkok. Oleh itu, berilah wasiat yang baik kepada orang perempuan. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang sedang kita bicara ini menyebut berkaitan dengan dua kelompok manusia yang ada dalam masyarakat. Dua kelompok ni kita tak boleh lari. Pi balik macam mana pun, dua jenis manusia ni ada dalam kehidupan kita. Yang mana Nabi SAW pesan kepada kita supaya buat baik dengan dua jenis manusia ni. Siapa-siapa di kalangan kamu yang beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat, kita translate mudah hari itu, siapa-siapa orang Islam, mana-mana orang Islam, buat baik, buat elok-elok dengan jiran. Yang ni kita dah bincang panjang hari itu berkaitan dengan jiran. Jiran ni tak boleh sakitkan mereka,
tak boleh mengata, tak boleh mengutuk, tak boleh mengintai, tak boleh sekat depan rumah dia, tak boleh buat kotor, tak boleh buat bising. Itu kita dah bincang. Kemudian kita dah sebut dah poin nombor 4. Kalau ayah masih ingat, kita bicara tentang apa tanggungjawab kita pada jiran. Yang tu senarai nombor 4 tu banyak. Yang tu pun kita dah boleh tiang dah bulan lepas. Kan, dari sudut dia sakit kita pergi tengok, dia buat kenduri kita kena pergi, dia dapat benda baik kita ucap tahniah, dia dapat benda tak elok kita ucap takziah. Kalau buat rumah jangan tambah rumah, melainkan habaq dulu dekat jiran. Kita kalau masak bau makanan tu sampai ke rumah jiran, hantar pergi sebelah kanan ke sebelah kiri, hantar sikit. Kita kalau beli apa-apa tak mau tunjuk kat jiran, jangan tunjuk kat dia, buat masuk sembunyi-sembunyi. Yang tu mah kita dah bincang hari tu. Tu yang pertama. Nak minta bakat-bakat jaga elok-elok lah hubungan dengan jiran. Kalau tak tahu nak buat apa dengan ustaz, saya tak tahu nak buat apa dengan jiran ustaz. Kalau tak tahu, ambil satu ya. Jangan menyakitkan mereka. Cukup. Tu ya. Jangan sakitkan mereka. Tu ya. Tak kira lah dengan bunyi ke, dengan mulut kita ke, dengan harta kita ke apa, jangan sakitkan mereka ya. Cukup. Jaga tu dulu. Baik. Dan yang kedua, Nabi pesan dalam hadis ni, buat baik pada orang perempuan. Yang ni kita dah sebut tu kan, orang perempuan ni bukan semua perempuan. Perempuan yang ada kaitan dengan kita. Khususnya isteri lah. Kalau orang lelaki-lelaki, khususnya isteri lah. Tapi secara umumnya perempuan yang ada kaitan dengan kita lah. Ayah-ayah, perempuan yang ada kaitan dengan kita 4 kategori. Kita 4. Orang perempuan di belakang 3. 3 jenis orang perempuan yang ada kaitan dengan hidup kita. Ayah-ayah ada 4, ibu-ibu ada 3. Nombor 1, mak. Kat atas, mak lah khususnya. Mak. Jadi buat elok-elok dengan mak. Nombor 2, kalau ayah-ayah, isteri. 2, buat elok-elok. Yang ketiga, adik-beradik perempuan, buat elok-elok. Dan yang keempat, anak perempuan, buat elok-elok. 4 tu. Maknanya 4 tu buat bagi elok. Pasal apa buat bagi elok? Pasal mereka dijadikan daripada tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok sebelah, yang bahagian atasnya. Bahagian atas ni macam ni. Ada yang kata atas tu sini. Ni, atas, sini. Tapi ada yang kata yang atas tu hak bawah kali, hak paling panjang. Hak besar kali. Dan hak tu yang paling bengkok. Dia tutup kita punya ri'ah. Dia tutup kita punya paru-paru. Yang bawah kan, dia tutup dia punya paru-paru. Kita punya pula, dia tutup kita punya paru-paru tu lah. Itu dia maksud dengan tulang rusuk. Baik. Nabi SAW sebut orang perempuan ni dijadikan pada tulang rusuk. Tulang rusuk pula hak bengkok sekali. Apa maksud tulang rusuk bengkok tu Ustaz? Ada banyak makna. Makna nombor 1, senang terpengaruh dengan benda tak elok. Itu maksud bengkok tu. Dia cepat terpengaruh benda tak betul. Maksud nombor 2, Hawa. Sebab Sayyidatina Hawa dijadikan pada tulang rusuk. Itu maksud nombor 2. Nabi kata orang perempuan buat pada tulang rusuk pula hak bengkok sekali. Apa maksud tulang rusuk hak bengkok tu Ustaz? Makna nombor 1, orang perempuan ni terdedah benda tak elok. 1, saya cerita dululah bagi nampak. Yang kedua, Hawa. Maksud dia Sayyidatina Hawa. Orang perempuan dijadikan daripada Sayyidatina Hawa. Maksud dia daripada keturunan Hawa itulah. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan orang perempuan dijadikan daripada tulang rusuk ni. Tulang rusuk ni adalah satu anggota yang penting untuk jaga jantung kita, untuk jaga paru-paru kita. Ni, dia duduk dalam badan. Dia katup kita punya jantung, hati, paru-paru ni. Ni, tulang rusuk ni. Nak bagi tahu apa Ustaz? Nak bagi tahu kita, dia adalah satu organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tu maksud ketiga tulang rusuk tu. Ada banyak maksud, saya ingat yang mana saya tahu ajalah saya cerita ni. Maksudnya dia adalah organ yang dekat dengan kita yang perlu untuk kita jaga. Awak yang senyap buat saya. Maknanya Ustaz, seolah-olah nak bagi tahu mak kita tu orang yang dekat dengan kita. Isteri kita orang yang dekat dengan kita. Anak-anak orang dekat dengan kita. Adik-beradik orang perempuan dekat dengan kita. Bila dia adalah satu makhluk yang dekat dengan kita, Nabi sebut fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu nak perbetul dia, nak didik dia, nak ajak dia, tapi guna cara keras, patah. Pasal tulang rusuk ni dia lembut. Patah di sini banyak maksudlah. Maksud cerai. Kalau dengan mak pak, dengan mak khususnya, dia jadi anak dahaka. Tapi kalau dengan bini secara khususnya cerai. Tu.
Wa in taraktahu, tapi kalau biar Ustaz, tak tegur, tak apa, tak kata, tak apa, Nabi sebut lam yazal a'waj, dia duduk bengkok situ lah, duduk tak betul situ lah. Jadi pesanlah elok-elok pada orang perempuan, insya-Allah. Baik, hari ni sekali kita akan tengoklah huraian dia di belakang, kita ambil pengajaran. Ibu-ibu jangan marah ni kita mengaji macam tu lah. Baik, cuba tengok poin nombor 5. Apa maksud wanita dijadikan daripada tulang rusuk? Yang ni kita nak tengok sikit hari ni, huraian kitab kita ni. Maksud wanita dijadikan daripada tulang rusuk ialah untuk menunjukkan kepada tabiat perempuan yang mudah menerima kejahatan dan mudah bengkok seperti tulang rusuk. Itu makna nombor 1. Siapa ada kitab garis tulis nombor 1. Maksud wanita dijadikan daripada tulang rusuk, ikut kitab ni menunjukkan kepada tabiat perempuan, nak tunjuk kata perangai orang perempuan ni memang perangai dia, tu senang bahasa, mudah menerima kejahatan, dia mudah terpengaruh dengan benda tak elok berbanding lelaki. Disebabkan kekurangan akal dia fikir lebih pendek banding orang lelaki, yang tu biasalah. Jadi bila akalnya pendek berbanding orang lelaki, dia cepat terpengaruh dengan benda tak elok. Bukan kata orang lelaki ni ada orang lelaki pun ada buat perangai tak elok, tapi poin nak sebut orang perempuan ni satu jenis kumpulan manusia hak jenis senang terpengaruh benda tak elok. Kalau ada benda tak elok, dia cepat terpengaruh dulu. Tu bahasa mudah dia lah. Jadi benda tu orang lelaki kena faham benda ni, orang lelaki kena ambil pot benda ni. Betul ke Ustaz? Betul. Ayah-ayah yang mengaji malam pula dah pagi ni, kita selalu duk dengar dalam Quran kan Allah Ta'ala sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berurusanlah dengan orang perempuan ni dengan ma'ruf, dengan baik. Berurusanlah maksudnya layanlah orang perempuan ni dengan baik. Selalu kita duk tengok dalam terjemahan, bila sebut berurusanlah dengan orang perempuan ni dengan cara yang baik, maksudnya dengan bini lah. Urusan dengan bini ni buat bagi elok. Selalu kita duk dengar terjemah, kita kena layan urus mereka dengan elok, tak boleh pukul mereka, tak boleh katuk mereka, tak boleh buat naya mereka. Selalu terjemahan macam tu. Betul. Dalam kitab-kitab tafsir pun terjemahan macam tu. Maksud dia dengan bini ni katuk tak boleh, pukul tak boleh, apa semua, kena buat dengan mereka ni elok-elok. Satu. Tapi ada ulama sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf ni, maksud dia apa? Kamu orang lelaki kena banyak sabar dengan mereka. Itu maksud layan orang perempuan dengan baik tu. Kamu kena banyak sabar dengan mereka. Rupanya sabar dengan orang perempuan ni juga merupakan satu tuntutan dalam agama. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan sifat dia macam ni. Allah Ta'ala minta orang lelaki, kamu waktu jaga orang perempuan, urus orang perempuan, kamu didik orang perempuan, sabar dengan mereka. Tu ya. Awak yang senyap terus nampak ke? Betul kan? Ibu-ibu di belakang pun sama kak, ibu-ibu ada mak sama kak, kena sabar. Ada anak perempuan, kena sabar. Kena ada adik-beradik perempuan pun kena sabar. Urus orang perempuan ni dia kena sabar. Pasal dia dibuat daripada tulang rusuk bengkok. Tu Ustaz mana pada sebut tu. Dia kata ni bahasa dia lah. Dia kata jaga orang perempuan ni, dia kata bukan susah, dia kata. Jaga orang perempuan ni senang. Ayat dia tu. Tapi dia Allahu'ala lah, dia menikah banyak kot. Kan? Dia kata jaga orang perempuan ni bukan susah. Jaga orang perempuan ni senang. Kan? Cuma dia kata kita orang lelaki-lelaki tak sabar waktu jaga mereka. Tu ya. Jaga orang perempuan ni tak susah. Cuma orang lelaki ni waktu jaga orang perempuan ni ada yang tak sabar. Bila tak sabar tu yang jadi macam-macam. Saat tengok cerai, saat tengok pisah, saat tengok keli. Pasal apa? Pasal dia kata tak sabar. Dia kata jaga orang perempuan kan susah sebenarnya. Itu je. Kan? Kalau tanya saya, Ustaz, jaga orang perempuan susah tak? Tak susah mana pun. Mereka besar. Boleh buat banyak benda sendiri. Mereka boleh buat sendiri. Kan? Habis itu Ustaz, pasal apa yang ni? Rupanya kita mungkin tak sabar waktu jaga dia. Tu ya. Saya tak setuju, nampak ke? Kan? Boleh ambil kau lepas ni noh. Lepas ni ayah-ayah buh dalam kitab tu terus. Rupanya bila sebut perlu, kita panggil dalam bahasa mudah lah, menguruskan orang perempuan ni, tulis kat situ
perlu sabar dengan kerenah mereka. Tulis tu ya. Nah, ibu-ibu pun boleh tulis, simpan dalam kitab tu. Maknanya rupanya dengan orang perempuan yang ada keliling kita ni, kita nak uruskan mereka kena banyak sabar. Ibu-ibu kalau Allah Ta'ala uji, ada mak kita lanjut usia, duduk dengan kita sekali. Kena sabar. Poin dia tu ya. Kerenah dia tu kita kena sabar. Nak buat je lah. Kan? Sebab ibu-ibu pun akan ada mak juga. Maksud dia kena sabar dengan kerenah dia. Dia akan banyak kerenah Ustaz. Biasalah. Dijadikan pada tulang rusuk bengkok. Kerenah tu banyak. Jadi nak kena sabar dengan mereka. Baik. Satu. Tu makna nombor satu lah. Orang perempuan ni dia cepat terpengaruh dengan benda tak elok. Satu. Ni kalau orang luar dengar. Dia dengar tak habis. Pakai dia kata buat ingat perempuan jahat ke? Buat ingat perempuan tak betul ke? Kan? Padahal kita bukan kata ke orang perempuan. Kita nak tengok gambaran orang perempuan tu macam mana ya. Baik. Boleh juga dimaksudkan, maksud nombor dua, bahawa perempuan yang mula-mula iaitu Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ayat garis kat ayat tu tulis nombor dua. Itu maksud kedua, tulang rusuk yang bengkok. Kan Nabi kata orang perempuan ni dijadikan daripada tulang rusuk. Apa maksud ayat tu Ustaz? Maksud nombor dua, boleh jadi maksud dia orang perempuan ni terjadi daripada ataupun Hawa. Tulang rusuk tu maksud dia Hawa, Sayyidatina Hawa, nenek kita semua. Sebab Sayyidatina Hawa datang jadi daripada tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan perempuan-perempuan yang lain selain daripada Hawa adalah dijadikan melalui proses hidup yang sama seperti kejadian kaum lelaki-lelaki. Kan? Yang jadi pada tulang rusuk ni siapa Ustaz? Sayyidatina Hawa seorang ya. Jadi pada tulang rusuk. Hak lain Ustaz, hak lain mua yak mani serupa ya. Kan? Laki perempuan hak ada atas muka bumi ni semua dijadikan daripada air mani. Hak tu biasa. Tapi yang jadi pada tulang rusuk seorang ya, Sayyidatina Hawa. Kan? Tu saya pun tak apa nak komen dengan lah, dia dua abang ada tulang rusuk, nampak orang perempuan tulang rusuk bergetar lah apalah. Kita pun tak tahu betul ke tak. Kan? Pasal yang menjadi pada tulang rusuk ni Nabi Adam seorang. Sayyidatina Hawa ya. Kan? Hak lain semua daripada mimma immahin, ayak mani. Baik. Siapa ada kitab buat catatan sikit tak? Boleh tak? Tulis tu. Hak ni sajalah, tak ada kaitan dengan tajuk perempuan pun. Saja tulis je lah. Cari tengok ruang kosong sikit. Tulis situ. 4 jenis penciptaan manusia. Tulis tu. Hak ni simpan lah saja bagilah. Dah sebut tentang Sayyidatina Hawa dengan Nabi Adam ni. Tulis sikit. 4 jenis penciptaan manusia. Ataupun 4 kategori penciptaan manusia ni. Nombor 1, aja tulis itu. Tiada bapa, tiada ibu. Buat sama dengan belakang tu, tulis itu Nabi Adam. Nabi Adam lahir ataupun wujud atas muka bumi ataupun wujud di alam ini. Nabi Adam AS tanpa bapa, tanpa ibu. Nabi Adam manusia yang pertama. Okey, 1. Nombor 2, tulis itu ada bapa, tiada ibu. Maksud dia datang daripada induk, ada induk, tapi yang melahirkan tu tak ada. Ada bapa, tiada ibu. Tulis kat situ Hawa, isteri Nabi Adam, tok nek kita semua. Hawa ada bapa, maksud dia diambil daripada rusuk Nabi Adam, tapi tak ada mak, tak dilahirkan melalui proses macam orang biasa. Nombor 3, tulis situ ada ibu, tiada bapa. Mak ada, tapi tiada bapa. Ada ibu, tiada bapa. Okey. Tulis hujung tu Nabi Isa. Nabi Isa lahir, ada ibu, Sayyidatina Maryam, tapi tidak ada bapa. Okey, 3. Yang keempat, tulis itu ada ibu, ada bapa. Buat sama dengan tulis itu saya. Tulis itu saya. Maksud dia manusia biasa lah. Maksud dia lain daripada lain daripada 3 orang tadi tu, kita lah manusia kan. Itu saya kan. Kita semua tu lah lahir daripada proses ada ibu, ada bapa. Boleh no? Selesai. Balik kepada poin nombor 5 tadi. Jadi poin nombor 1, orang perempuan jadi pada tulang rusuk bengkok, maksud dia senang terpengaruh benda tak elok. Maksud nombor 2, Hawa, tulang rusuk bengkok tu Sayyidatina Hawa jadi daripada orang lelaki-lelaki. Ayah boleh buat catatan kat tepi buku tu, tulis nombor 3, tulis itu maksudnya orang perempuan
adalah orang yang hampir dengan orang lelaki-lelaki. Dia tu. Sebab tulang rusuk tu saya dah sebut dah tadi, dia jaga paru-paru, dia jaga hati, dia jaga jantung. Jadi tulang rusuk ni menggambarkan sesuatu yang rapat, yang dekat, yang penting dengan kita. Jadi itulah untuk menunjukkan sesuatu yang penting dan rapat dengan kita. Untuk menunjukkan sesuatu yang rapat dan penting dengan kita. Itu maksud tulang rusuk bengkok. Untuk menunjukkan sesuatu yang rapat dan penting dengan kita. Jadi bahasa mudah dia Ustaz, Allah Ta'ala jadikan orang perempuan daripada tulang rusuk. Maksudnya Tuhan jadikan orang perempuan ni, dia adalah satu makhluk yang rapat dan penting bagi kita. Boleh faham betul no? Okey, selesai. Baik. Dengan itu, bila kita faham orang perempuan ni Tuhan bagi dia cipta tulang rusuk bengkok, maksud dia terpenang pengaruh benda tak elok. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan pada tulang rusuk, ini gambaran Hawa. Allah Ta'ala jadikan perempuan pada tulang rusuk, ini gambaran kepada dia rapat dengan kita, dia dekat dengan kita, dia penting dengan kita. Dengan itu, hadis ini mengarahkan supaya hendaklah diberi pimpinan, nasihat dan ajaran yang baik kepada semua perempuan dan isteri-isteri. Sebab tu hadis ni Nabi SAW pesan pada kita, buat bagi elok dengan orang perempuan. Dengan orang perempuan buat bagi elok. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni, ni saja kongsi ya. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni adalah satu makhluk yang dekat dengan kita. Hak ni semua orang sedia maklum. Cuma Nabi pesan je ni nah. Nabi pesan, buat baiklah kamu dengan orang perempuan. Ni Nabi pesan, buat baiklah kamu dengan orang perempuan. Kan? Wastausu bin nisa'i khairan. Nabi kata buat baiklah kamu dengan orang perempuan. Nabi kata mana-mana orang yang buat baik dengan orang perempuan, dia adalah karim, dia adalah orang yang mulia. Siapa buat baik dengan orang perempuan, urus elok-elok dengan orang perempuan, Nabi kata orang ni mulia. Nabi kata siapa buat lebih kurang dengan orang perempuan, orang ni teruk. Tu bahasa mudah lah, illa laim. Laim ni kita panggil teruk lah. Siapa buat tak elok dengan orang perempuan, Nabi kata orang ni lah orang paling teruk boleh. Siapa buat baik dengan orang perempuan, ni orang mulia. Siapa buat lebih kurang dengan orang perempuan, Nabi kata ni orang paling teruk. Sebab itu ayah-ayah kalau perasan, kalau kita mengaji lah hadis Nabi sebut, Nabi tak kata baik ni kita dah buat baik di luar. Tak. Nabi tak kata kebaikan ni bila kita dah buat baik ke luar. Ayah-ayah pergi kedai makan, belanja kawan-kawan. Kan? Orang semua kata, oh dia ni bagus, dia ni bagus. Kita tengok ada orang sakit, cungit pergi. Oh orang kata dia ni bagus, dia ni bagus. Ada gotong royong, ada tolong orang, semua turun. Orang bakal kata bagus, bagus, bagus. Orang kata bagus. Tapi Islam kata bagus tu bukan dengan orang luar nah. Islam kata bagus tu dengan orang dalam rumah lah. Kalau kamu dengan orang dalam rumah bagus, makna kamu bagus lah tu. Nabi kata khairukum li ahli. Orang paling bagus ni orang yang bagus dengan keluarga dia. Siapa bagus dengan keluarga, ni orang bagus. Faham tak? Kalau dia dengan bini Ustaz, Allah, kira bini kata, oh ya Abang Mat kata, kan? Abang Mat, oh ya Abang Mat ni kira boleh lah, alhamdulillah lah dapat lelaki macam ni. Kan? Rasa tak ada kot lelaki bagus macam ni. Makna bagus sungguh lah tu. Tu yang saya sebut dalam kuliah, ibu-ibu perasan ataupun ayah-ayah sendiri boleh ambil point. Ayah-ayah nak tahu kita ni bagus tak bagus, balik tanya bini. Balik tanya bini je. Tanya Pah kahwin dengan abang 20 tahun ni, Pah rasa abang ni grade apa? Pah nak bagi grade apa kat abang? Pah nak bagi A ke, C, B ke, C ke E ke? Pah nak bagi grade apa? Try tanya. Kalau bini kata, abang saya dapat abang ni, saya syukur banyak-banyak abang saya rasa tak ada kot dalam dunia ni lelaki bagus macam abang. Kalau bini boleh kata macam tu, kira bagus sungguh. Kan? Tak, kalau bini boleh kata macam tu, kira kita ni bagus sungguh. Dia kata abang, boleh lah bang, mana ada suami yang sempurna, tapi saya dapat abang ni saya syukur banyak-banyak. Tu kira bagus tu. Kalau bini boleh kata tu. Tapi kalau balik tanya, Pah, abang ni sejak kahwin macam mana Pah? Dia cebeh mulut ya. Kan? Maknanya masalah. Memang masalah sebenarnya tu. Ataupun ayah-ayah sendiri tak berani nak tanya.
Tak payah tanya Ustaz tahu dah jawapan. Kan? Maknanya bahasa kasar kita sebut kita teruk ni. Tu ya. Makna kita teruk. Kira kalau tahu dah jawapan, tahu dah Ustaz bini saya kira nak boleh tanya soalan tu supaya sembelih tengkok Ustaz Kalau kata tahu benda tu makna kita naknya teruk lah. Tu poin mudah dia. Boleh no? Boleh dapat ibu-ibu sekalian? No? Makna kalau macam tu komplain teruk tu. Kalau menantu kita duk main habaq kat kita, mak oi, abang mak ni tak tahu mak oi, kira mancing ke mak oi. Serabut tu ya. Rumah pa dia tak peduli, pa tak tahu mak oi. Dia kira bagi duit dia. Dia ingat kami ni dengan duit dia. Kami bukan tekan nak duit. Tu dia tu tanggungjawab dia, peranan dia sebagai suami, sebagai bapa tak buat langsung mak oi. Menantu komplain. Mana kalau menantu komplain makna anak kita tu ada masalah. Awak nampak macam tak setuju, awak nampak kaya. Ada soalan? Kan? Boleh kan? Kan? Tak apalah kita pakai ambil lah benda-benda macam ni lah. Nah, insya-Allah. Lepas tu kena buat baik. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala jadikan orang perempuan macam ni, Allah Ta'ala minta kita orang lelaki berurusan dengan baik kepada mereka. Tu ya. Ada soalan? Ibu-ibu ada soalan? Kan? Ibu-ibu pun senang lah. Ibu-ibu kalau nak tahu ibu-ibu okey tak okey, kan? Sama agak tadi macam orang lelaki-lelaki nak tahu okey tak okey, balik tanya. Ibu-ibu kalau nak tanya suami pun boleh agak, balik tanya. Tapi tak usah tanya soalan, abang saya okey tak? Tak usah tanya soalan tu. Memang confirm dia jawab okey. Kalau jawab tak okey, pakai tengah hari tak pakai nasi jawab dah. Baik. Nak tahu okey tak okey senang ya. Ibu-ibu try tengok nanti. Saya mengajak baru ni saya sebutkan makcik-makcik tu. Saya kata ya ibu-ibu nak tahu kata suami kita okey tak okey, senang tak senang dengan kita, selesa tak selesa dengan kita, senang balik nanti-nantilah, bukan hari ni, nanti-nanti cuba tanya suami kau, abang redha ke saya abang? Tanya abang redha. Kalau ibu-ibu dapat jawapan pada suami macam ni, suami kata aku redha kat hang kalau mati redha aku bersama dengan hang, kalau aku mati dulu pun hang jangan takut, redha duk ada kat hang. Kan? Aku kira senang lah. Ada hang yang senang. Aku sakit hang jaga, hang merungut pundak, apa pundak. Kalau suami boleh kata redha direct dia tu kira bagus tu. Ibu-ibu kira sebelah kaki dalam syurga insya-Allah. Kalau suami boleh kata direct tu. Kan? Aku redha kat hang. Kalau dia cakap direct, cantik lah. Tapi kalau suami bila kita tanya, suami jawab, tapi dia kono. Kono. Kita tanya abang redha kat saya. Hang tanya apa soalan tu, saya duk tanya soalan tu. Kan? Tu dia kuno tu. Kan? Ataupun dia jawab agak. Dia kata, kalau aku tak redha kat hang, aku nak redha siapa lagi? Hang seorang dengan bini aku. Kan? Kalau kau ada tiga lah aku redha. Nampak tak? Dia jawab, tapi dia kuno. Makna dia apa Ustaz? Bahasa mudah dia, ada benda dia duk merangkau. Ada benda dia tak puas hati dengan kita. Balik tanya. Tak payah duk marah, tak payah duk tak redha kat saya, dah. Ada benda, ada perangai huduh kita yang dia sampai hari ni tak berkenan. Ada kelaku yang dia sangat-sangat benci dengan kita tu. Dia bukan benci kita, dia benci kelaku kita tu. Balik tanya. Kalau dia kono ya, mana ada benda dia duk tak puas hati tu. Habis tu nak buat apa Ustaz? Apa betul benda hak dia tak puas hati tu lah. Kan? Perelok kelaku hak dia tak berkenan tu lah. Itu ya. Aduh, silap ngejak tajuk ni orang ni. Boleh noh? Nah, balik tanya tengok. Nah, insya-Allah. Nah, pakai sama-sama. Noh? Jadi kita orang lelaki-lelaki balik tanya. Noh? Insya-Allah. Kan? Ustaz balik tanya. Saya balik kadang-kadang tanya lah. Tapi jawapan dia macam duk ada. Kan? Abang ni okey tak? Kena buah. Baguslah daripada tak ada tu. Tak apa lah, terima. Maksud dia ada lah kekurangan kita baiki lah. Tu lah. Mana nak ada manusia perfect, kan? Baiki baik, sambung. Mengikut sebuah hadis yang lain, poin nombor 6, mengikut sebuah hadis yang lain, ada satu hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan wanita ni seperti tulang rusuk, bengkok. Orang perempuan ni bengkok, maksud dia terpengaruh dengan benda tak elok tu banyak.
Jika kau luruskan dengan kekerasan, dia akan patah. Nampak? Kalau kau lurus cara perbetul, cara keras, patah. Tu yang saya sebut hari ni, ayah-ayah ada isteri. Kalau kita nak perbetul bini cara keras, nak bini macam ni, guna cara keras, patah. Patah ni membawa maksud cerai. Yang ni saya dah sebut dah bulan lepas. Cerai. Tu yang lah pergi mana pun tanya lah, pejabat agama tanya mana pun, siapa cerai. Antaranya benda macam ni. Suami tak memahami, suami tak buat tanggungjawab. Tanya suami pula, bini ketegak, tak dengar kepala, keras kepala lah apa. Macam tu ya benarnya. Banyak tu. Kan? Kalau perbetul cara keras, patah. Ayah-ayah ada mak. Kita nak perbetul mak kita pun, contohlah, dia buat benda merapu, benda tak elok. Kita jadi anak, nak perbetul mak cara keras. Mak ni apa buat macam ni, awak mak ni dia buat keras macam ni, mak ni orang cakap tak mau dengar, mak ni pun keras kepala. Oh, perbetul mak tapi guna cara keras, patah dengan mak, kita akan jadi anak dahaka. Tu ya. Loh, senyap lagi sekali. Kan ayah ada mak, kita bakal ada mak belakang sebelum ni. Mak kita buat contohlah jenis mulut banyak, cakap banyak apa semua lebih kurang macam tu lah. Kita nak perbetul mak tapi guna cara keras. Mak ni apa? Duk kata ke orang, mak berdosa mak. Mak tahu apa mak ni macam ni apa semua. Nanti panggil mak ni turun kat kami lah apa semua. Kami ni duk mulut capui ni mak punya pasal. Oh, nak perbetul orang tua tu tapi guna cara keras tu. Patah di sini kita akan jadi anak dahaka sebab dia berasa hati. Faham kan saya duduk cerita ni sampai bunyi kipas pun dengar. Kita ada adik-beradik perempuan, ada adik ke kakak ke, sama ke perbetul mereka cara keras. Ni kok tak reti apa, ni tu lah tak mau mengaji. Nak perbetul tapi guna cara keras. Lah kali jadi apa ustaz? Patah di sini maksud dia putus silaturahim. Jangan putus ya. Kalau dengan anak, macam saya kata sebelum ni, hilang penghormatan. Kan? Siapa perbetul cara keras, patah. Dan jika engkau berseronok dengannya tanpa memperbaikinya, tapi kalau kata biar je ustaz, biar pergi ke dia ustaz, bini saya nak jadi apa pergi ke dia, mak saya nak jadi apa pergi ke dia ustaz, anak-anak nak jadi apa pergi ke dia ustaz, saya tak mau ambil tahu. Rupanya kalau biar macam tu, maka kau berseronok dalam keadaan ini sentiasa bengkok. Lepas tu dia tak betul tu. Tu ya. Kalau biar, dia duduk tak betul tu. Boleh no? Ada soalan takat ni? Tak ada soalan kan? Ish. Kemah kan? Ngajak tu wali ni dia senang kan? Kan? Saya rasa faham dah tajuk ni semua pengalaman belakang dia saya ni. Baik. Samalah poin nombor 7 kita baca cepat-cepat. Sehari kita boleh lari tajuk. No? Baik. Dimaksudkan dengan tulang rusuk sebelah atas yang paling bengkok ialah, atas ni saya kata ada yang kata sini, ada yang kata bawah ni ni. Ni. Nah, sebab yang ni kecil, dia ke besar. Jadi ada yang kata yang paling besar ialah yang paling atas. Dimaksudkan dengan tulang rusuk sebelah atas yang paling bengkok ialah nak tunjuk pada kita seolah-olah untuk menyatakan bahawa wanita dijadikan daripada bahagian paling bengkok yang menunjukkan mereka amat mudah sekali terpedaya, tercebur ke dalam kejahatan. Nampak? Nak bagi tahu orang perempuan ni Allah Ta'ala jadikan mereka ni senang terpengaruh dengan benda-benda yang tak berapa cantik lah. Mudah menjadi liar. Nampak? Sebab tu dia cepat jadi, bahasa mudah kita sebut, dia benda-benda tak elok ni dia cepat ikut. Dan tidak mahu mematuhi suami. Yang ni biasa. No? Yang ni biasa. Tak taat pada suami ni, yang ni biasa. Ibu-ibu yang main mengaji belakang, boleh tak kongsi sikit? Ibu-ibu yang main mengaji, kalau boleh, kita hidup atas dunia ni, sebelum kita mati, ibu-ibu perbanyakkan sedekah. Sedekah tu buat bagi banyak. Kalau boleh ada mana sedekah, bagi. Belajar jadi pemurah dengan bersedekah. Pasal apa ustaz? Pasal Nabi pesan, ya ma'syaran nisa, wahai orang perempuan, Nabi kata tasaddaqna, banyakkan bersedekah. Sedekah tu bagi banyak. Pasal apa? Pasal orang perempuan ni dia suka buat dua benda yang sangat besar. Benda ni dia suka buat. Yang pertama Nabi sebut yakfurnal ashir. Dia suka bangkang laki dia.
Itu nombor satu. Jadi orang perempuan yang suka bangkang suami dia, nak ampunkan dosa tersebut, banyakkan bersedekah. Sedekah banyak. Satu. Yang kedua, sifat orang perempuan ni yakfurnal ihsan. Dia suka bangkang kebaikan yang suami buat. Suami buat baik kat dia, dia duk kata, abang tak buat apa pun kat saya. Abang ni apa pun tak bagi kat saya. Abang ni sikit tak hargai saya. Contoh, dia suka engkar dengan kebaikan yang suami buat kat dia. Suami yang baik lah, bukan semua suami yang baik lah. Dia tak boleh terima dua benda tu. Dia suka petikai dua benda tu. Jadi nak padam dosa tersebut, banyakkan sedekah. Boleh insya-Allah. Baik. Apabila keadaan ini timbul, bila perangai ini jadi, nampak liak, nampak gaya kau nak jadi, nampak berubah dan sebagainya, para suami mestilah awas, berhati-hati menghadapi suasana. Jadi orang lelaki-lelaki dia kena alert benda tu. Jangan sampai tak terkawal, jangan sampai biar dia merapu dana apa semua, jangan. Jangan biar dia jadi apa? Bahasa mudah kita biar dia bebas macam layar-layar terputus tali tu. Jangan. Dan diselubungi, jangan sampai tak terkawal dan diselubungi perasaan tidak wajar. Jangan sampai pula duk main buat benda-benda tak sepatutnya. Terutama sikap kuku besi yang mengakibatkan keadaan menjadi lebih buruk. Keras sangat. Dia suruh bini pakai baju. Hang pakai baju ni, aku tak kira. Hang londeh, hang pakai juga baju ni. Apa buat macam tu? Duk keras. Buat apa? Aku tak kira. Hang keluar rumah, hang kena pakai macam ni ya. Hang tak boleh pakai macam ni. Aku ni Tok Imam. Hang pakai macam ni ke? Tak boleh. Apa buat keras tu? Hang duduk dalam rumah, aku duduk, hang mesti hantar makan. Hang tak makan, letak sini. Lagi mana aku makan tak habis, hang jangan duduk pergi mana, hang tunggu situ. Buat yang keras sangat tu. Contohlah contoh. Ada yang main nak nikah banyak. So, aku tak kira. Aku nak kahwin banyak orang. Hang nak kata apa, kata. Awak buat keras tu. Dia keras. Kuku besi. Padahal kita mengaji dah tadi, orang perempuan yang orang lelaki paling baik adalah yang paling baik dengan keluarga dia. Kalau dia bagus dengan bini dia, mana dia bagus ya. Kalau dia kuku besi dengan keluarga dia, mana tak bagus ya. Tu ya. Tahu no. Yang akhirnya akan meruntuhkan rumah tangga. Lah kali rumah tangga porak-poranda, mengenai keras sangat tak tentu hala ni, dan melibatkan anak-anak yang tidak berdosa. Lah kali hak jadi mangsa siapa? Anak-anak ayah-ayah yang mengaji malam pagi ni, saya baru ni ada jumpa satu ustaz saja kongsi ada jumpa satu ustaz jabat agama belah seberang saya saja sembang ni berkaitan dengan isu perkahwinan ataupun perceraian anak-anak muda ni lah, hak duk cerai anak-anak muda ni. Saya tanya dia, ustaz, lah ni anak muda bercerai banyak dia kata banyak, anak muda bercerai lah banyak. Saya tanya apa punca dia ustaz, selalunya punca dia apa? Dia jawab senang dia kata yang banyaknya ustaz, orang ketiga. Hak tu boleh banyak lah. Saya tanya macam mana boleh main punca orang ketiga tu? Dia jawab senang. Dia kata, ustaz, paling banyak kali reunion. Laki ni dengan perempuan ni kahwin dah. Mereka laki bini kahwin dah. Lepas tu sekolah buat reunion. Laki tu pergi ke sekolah tu. Jumpa kawan lama tengah sekolah melengah apa semua dulu. Jumpa balik kawan hak dia bercinta zaman sekolah tu. Sembang ambil kan nombor telefon tu ada lah WhatsApp tu, buka grup reunion sekolah, balik mesej kena pula kawan hak no, contohlah laki-laki ni dia jumpa kawan hak dia kenal lama dulu, kawan tu pula janda. Jahanam. Dia kata lah banyak tu, banyak jadi macam tu lah. Sebab tu reunion ni pun merepek kat sebenarnya ni. Bukan semualah, tapi sebahagian reunion ni merepek kat ni. Sebab tu ayah-ayah yang mana ada di sini, kalau anak kita tengok duk kerap reunion, apa-apa si reunion, peringat-peringat lah sama. Peringat-peringat sama. Saya tak apa, saya reunion sekolah Mahat Al-Masyur. Mahat Al-Masyur semua jantan. Sebab reunion tu boleh jumpa kan, semua jantan. Tak ngau apa kan. Jadi taklah teruk kan. Tapi kalau kata jenis macam ni, dia kacau. Kan? Balik duk kira, tak kira, nak kahwin kak. Tak kira, nak kahwin kak. Duk buat kuku besi macam tu. Jahanam. Baik.
Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, kita lari tajuk sikit lah. Tengok nampak stres dia tajuk ni kan. Saja kongsi kan. Ni ada satu kalam, satu kata-kata daripada orang alim. Saja kita ambil lah pengajaran pada kalam ni nah. Pasal kata kalam ni kita semua terlibat. Yang main mengaji, yang mengajar semua terlibat. Dia sebut macam ni. Apabila kita tengok orang buat maksiat, kita kalau tengok orang buat maksiat ke, orang buat dosa ke, orang buat benda salah ke, orang buat benda apa, antara perangai kita ni kita suka blame. Pasal tak? Kita suka blame, kata. Kita marah, kita tibai, macam-macam lah. Baik. Rupanya bila kita duk marah, kita duk tibai, kita duk kata, kita duk apa tu, dalam kita duk tibai apa, minta maaf tu, poin ni orang politik tak berkenan. Sorry orang politik dia tak berkenan. Tapi saya pun orang politik lah. Tak faham. Tapi orang politik tak apa setuju Dalam kita duk tibai orang ni, rupanya kita kena ada kat noh. Paling tidak doa kepada diri kita, doa pada dia. Kena ada benda tu. Contoh macam ni lah. Kita duk tibai dia buat merepek apa, dia buat merapu dana ni, ujung kena ada. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Kena ada ujung tu. Geram macam mana kita pun kat orang, geram kat siapa pun, ujung tu kena ada. Ya Allah, kesianlah kat aku, kesian kat dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ya Allah, berilah petunjuk pada aku, berilah petunjuk pada dia. Ujung tu kena ada. Contoh simple lah. Ayah-ayah baru ni sebulan lepas, kalau tengok bulan lepas, orang duk marah kat da'i Syed ke apa nama dah. Kan? Ada lelaki sepa polis apa, saya tak mau bincang panjang tajuk tu. Masyarakat kita tibai, kata macam-macam, apa ni buat macam ni, da'i saja ni, pendakwah mi segera pun kena kan? Ni apa ni macam ni, ustaz kan macam ni, buat malu ustaz, tibai macam-macam. Rupanya kalau kita duk tibai, duk kata macam tu, saya tak mau pedulilah hak bab kata betul tak betul tu, hak tu siapa kata tanggung sendiri Poin saya nak sebut, bila kita duk tibai-tibai dia, ujung kena ada nah. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Kena ada ujung tu. Jangan sedap tibai. Ustaz, depa tibai kita ustaz. Depa tibai kita, bila depa lah mati tu depa jawab lah. Depa kata kat kita lebih kurang, hak tu depa jawab lah. Ni kita nak bicara kita ni. Pasal masuk kubur, kita kena tanya atas urusan kita. Depa kena tanya urusan depa. Tibai bagi ada doa. Kalau tak ada doa langsung macam mana ustaz? Min tibai lah. Takut-takut. Ni ulama pesan ditakuti musibah yang dia kena tu, takut-takut patah balik kena kat kita. Kalau kita mikir tibai saja, tak ada doa langsung, takut-takut apa hak dia kena patah balik kat kita. Wal'a'izubillah. Tak kena dekat orang cakap, kena dekat keluarga orang cakap. Tak kena dekat keluarga, kena dekat keturunan orang cakap. Itu kena hati-hati tu. Ayah-ayah, ibu-ibu duk tengok ada orang duk dalam kampung kita lah, Sungai Tiram ni. Ayah dia kaki masjid, mak kaki masjid, jenis kaki masjid, kaki semayang jemaah, kaki kuliah apa semua ni. Tiba-tiba Tuhan uji anak dia, wal'a'izubillah, ni contoh, anak dia mengandung tak ada suami. Kita tahu cerita tu, kita tibai sedap mulut apa ni tak reti jaga, apa ni mak pak bagus main mengaji anak apa katalah sedap-sedap tu. Ujung tu kena ada, ya Allah, ampunlah dosa aku, ampun dosa dia. Ya Allah, perbetul silap aku, perbetul silap dia. Kena ada ujung tu. Jangan duk minta tibai sedap Takut-takut musibah yang dia kena ni, satu hari nanti Allah Ta'ala bagi balik kat orang cakap. Tak kena kat dia, kena kat keluarga dia. Tak kena kat keluarga dia, kena kat keturunan dia. Faham ke saya duk cerita? Kau pakai duk kata dah kau macam mana? Kena hati-hati sikit nak tibai orang pun kena beringat sama. Kadang duk tulis dalam internet, dalam Facebook lah, WhatsApp apa tu, kena hati-hati tu. Hati-hati sikit lah. InsyaAllah. Baik, selesai. Balik pada tajuk poin nombor 8. Yang ni satu nasihat kepada orang lelaki-lelaki khususnya. Islam memberikan lelaki hak memimpin rumah tangga. Yang ni ayah-ayah tolong ambil perhatian sikit Balik abang ke anak-anak sekali, ibu-ibu balik abang ke anak-anak sekali Islam memberikan lelaki ni, orang lelaki-lelaki, untuk hak memimpin rumah tangga. Nak pimpin rumah tangga, hak turun pada orang lelaki-lelaki. Hak tu kena ingat. Boleh faham tu
Maknanya kalau buat apa pun tanya bos. Nak beli apa pun tanya bos. Tanya dulu. Pasal apa? Pasal orang lelaki ni pemimpin. Tanya dia dulu. Sebab tu ibu-ibu nak keluar rumah, tanya dulu. Ya, tanya. Anak-anak kita nak keluar rumah dulu. Kalau boleh tanya dulu. Suruh mereka tanya. Tanya siapa ustaz? Tanya ayah mereka tu. Ya. Tu yang saya beletiak, minta maaf no, beletiak ya. Tak apalah, cerita sikit lah. Saya pernah mengajar tajuk ni dekat makcik-makcik belah seberang. Saya sebut contoh mudah macam ni. Orang perempuan kalau boleh, kita kalau duduk dalam rumah, anak-anak nak buat apa-apa nak buat pun, kalau boleh ajak anak-anak, apa tanya ayah hamba, apa tanya ayah hamba, apa tanya ayah hamba. Ajak suruh tanya ayah. Kan? Jangan mak tu duk jadi bapa pula, jangan mak tu duk buat keputusan. Ni mak tak reti je. Suruh tanya ayah. Satu. Apa pun hak besar-besar lah, takkan nak pi ambil serai pun nak tanya ayah. Takkan nak pergi kepak kari poleh tanya ayah. Hak tu kena faham lah. Maksudnya nak keluar pergi mana, nak beli apa benda besar-besar, suruh tanya ayah. Satu. Yang kedua, kalau kata ayah buat keputusan, bapa buat keputusan, kalau boleh ibu-ibu di belakang support keputusan ayah tu. Ikut keputusan ayah tu. Jangan bangkang keputusan ayah. Contoh macam ni lah. Ayah kata, ayah tak kira nah. Hang, ayah nak minta petang balik. Petang jangan duduk keluar main. Ayah tak bagi main. Ni contoh. Ayah bagi arahan macam tu. Petang-petang balik. Sebelum maghrib mau ada di rumah. Mak kalau boleh support arahan tu. Habang kat anak ni. Sebelum maghrib balik. Ayah hampa suruh balik sebelum maghrib. Hampa dekat kat maghrib balik. Maksud dia sokong lah. Backup lah ketua. Kan? Jangan override keputusan ayah. Hak tu melampau. Kan? Ayah pesan lah. Ni nak pergi Tanjung lah. Nak pergi Tanjung boleh. Tapi pukul 6 mau ada di rumah nah. Ayah tak suka anak ayah duk merayau sampai maghrib sampai malam-malam. Pukul 6, 6.30 masih ada di rumah. Anak dia kata kat mak, ayah kata 6.30 ada di rumah, ada 3 jam ya, tak dan apa ni. Ya, lah kali mak buat apa? Mak kata tak apa, pergi. Tak apa, saya mak pujuk ayah hang. Lah ada mak ni mau kejam dalam Sungai Tiram ni. Ada aku ni. Dia tak reti bahasa kan tu. Dia duk ajak anak lawan arahan ayah. Nanti bila lama-lama anak tu dia tak ikutlah arahan ayah. Lah kali dia lingkup buat keputusan sendiri ya. Mak duk ajak. Ayah bagi arahan, dia duk suruh anak lawan. Tak apa. Cari mak cover hang, cari mak cover. Ajaklah anak buat mohong tu. Contohlah nak bagi faham. Dengar tu. Cak duk buat dah je nampak gaya. Jangan. Nah. Ada soalan? Ibu-ibu kalau ada soalan tanya. Ayah ada soalan tanya. No? Yang mana saya tahu saya jawablah. Islam memberikan lelaki hak memimpin rumah tangga. Pasal apa? Kerana kesanggupan dan kebijaksanaan akal yang dikurniakan Allah kepada orang lelaki-lelaki. Hak ni tak upayalah nah. Orang lelaki-lelaki Allah Taala bagi dia pemikiran dia fikir lebih jauh berbanding orang perempuan. Hak tu biasa. Sebab tu hak memimpin bagi pada orang lelaki-lelaki. Mereka mestilah bertanggungjawab menunaikan tugas dengan wajar dan sempurna. Jadi orang lelaki-lelaki tunaikanlah tugas tersebut dengan baik, tunaikanlah tugas itu dengan sempurna. Ni untuk orang lelaki-lelaki. Sebab tu orang lelaki-lelaki yang akal tak sempurna kali nikah kan? Ayah tengok anak kita ni urus duit pun tak pandai, urus masa pun tak pandai, urus pun tak pandai. Jangan duk kalut bagi menikah maksud dia tak sesuai gitu. Kawan diri sendiri pun tak reti urus macam mana nak urus anak orang? Diri sendiri pun tak reti urus macam mana nak urus anak orang? Dah. Lah semua nak kahwin kan. Semua kira nak kahwin kan. Bagus. Kahwin tu bukan kata salah. Bagus. Tapi diri sendiri pun tak reti urus macam mana nak uruskan orang yang nak jadi tanggungjawab dia tu? Kan? Sebelum kahwin mancing 24 jam contoh. Lepas kahwin pun mancing 24 jam kan? Dulu tak ada tanggungjawab, tak apa. Lah ada tanggungjawab, kena pandailah bahagi, manage. Dulu duit seorang, tak apalah nak beli apa pun, lah ada tanggungjawab, kena pandailah bagi untuk tanggungjawab semua. Dia tak pandai manage. Ada satu budak negeri belah mana, belah selatan tu, tak silap saya budak tu. Dia
dia jenis apa kerja, rumah dia, rumah mak dia, ni tempat kerja. Jenis macam tu. Dia bila balik, dia tak balik rumah dia, dia tidur rumah mak dia. Hari-hari tidur rumah mak dia, rumah tak balik. Padahal dulu bujang tak apalah balik kerja tidur rumah mak bujang. Lah dah kahwin, baliklah rumah kamu. Awak yang senyap Pak ya. Pak faham tak contoh? Silap mengejak tajuk ni. Boleh no? Tak dia macam mana? Payah. Nak abang kata bagi faham tanggungjawab. Laki-laki wajib menanamkan perasaan gemar kepada kebajikan. Siapa ada kitab perkataan kebajikan tu tulis situ agama. Boleh tu. Laki-laki wajib menanamkan perasaan gemar, perasaan suka, perasaan mau kepada agama di kalangan ahli keluarganya, anggota keluarganya. Ni tanggungjawab orang laki-laki. Ayah-ayah yang main mengaji hari ni, ni antara tanggungjawab kita orang laki-laki. Kalau boleh ibu-ibu boleh bagi pandangan, idea boleh bagi, tapi tugas ni kalau boleh serah ke orang lelaki, biar mereka buat keputusan. Ibu-ibu bagi pandangan boleh, antaranya menamakan anak kalau boleh bagi orang lelaki ibu-ibu boleh bagi pandangan 1000 nama pun boleh. Nak buah nama ni, saya tak kira, saya nak anak saya buah nama Ghazali Hamzah. Oh okey, contoh kan, saya tak kira, saya nak buah nama anak saya ni apa nama Tunku Abdullah, biar nak nama apa ikut suka lah. Tapi keputusan last sekali suami buat. Suami kata abang tak kira, abang nak bubuh nama anak kita ni sekian-sekian juga. Boleh? Kalau dia terima idea kita okey lah. Tapi kalau dia tak mau terima, kita ikut lah. Jangan dia buat keras, saya tak kira, saya beranak payah awak. Dah, duk pergi ambil tugas dia buat apa? Satu. Yang kedua, pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak yang ni kalau boleh orang perempuan serah pada suami. Serah. Dan ayah kena ambil tanggungjawab lah. Bab pendidikan anak-anak tu tanggungjawab kita tau. Jangan duk serah kat bini. Sekolah pun biar bini pi. Apa perjumpaan dengan guru pun bini pi. Kalau kita tak boleh pi tu tajuk lain lah. Ni serah terus bulat-bulat. Tak mau tanya apa langsung lah. Kok balik tanya ni anak periksa je nah. Tak tanya langsung lah. Semua serah bini bulat-bulat. Ni teruk ni. Tu tanggungjawab kita. Duit anak sekolah hari-hari tak pernah tanya ada tak ada kan. Bini duk bagi, tu kacau kan. Keputusan pendidikan anak-anak ni suami. Tak tu dia kena ambil tahu. Bini ni bantu lah. Boleh? Dua. Dan yang ketiga, mengahwinkan anak perempuan. Kahwin anak perempuan, ibu-ibu kalau boleh, ibu-ibu boleh bagi pandangan, tak ada masalah. Tapi lah kali serah kat suami. Serah kat dia. Kan? Kita duk kata, abang, anak kita ni kita nak bagi kahwin dengan ni bang. Ni, hak ni bagus ni. Dia kerja muda lagi, duit ada puluh-puluh ribu dalam bank. Dia kerja bagus abang. Ni macam ni. 3-4 orang kita tunjuk. Lah kali suami kata, aku tak mau. Semua hak orang tunjuk, aku tak mau. Aku buat keputusan, aku nak bagi anak aku ni kahwin dengan Ustaz Pawat. Contoh. Kan? Kita pun balas balik lah. Apa tak boleh, Ustaz Pawat tak boleh. Dia bini 2 dah. Nanti kalau anak kita kahwin jadi nombor 3. Kan? Suami kata, aku tak kira. Nombor 3 pun tak apa. Janji dapat menantu Ustaz Pawat. Contoh. Lah kali suami buat, ni contoh ya. Jangan marah lah kan. Lah kali suami buat keputusan. Keputusan dia kata, keputusan ni muktamad. Aku tak mau rongkai apa dah. Biar. Bila suami dah buat keputusan, kita sebagai isteri terima, sudah. Pasal apa Ustaz? Pasal tanggungjawab tu suami punya. Dia kata. Faham kot contoh? Tak saja buat contoh ya, jangan duk marah pula sebut nama saya tu. Buat contoh ya. Nak sebut kata bab ni serah kat suami. Bila bini masuk campur, tu yang jadi isu lain. Tu yang ada orang buat kartun dulu kot. Dia kata kalau nak main kira anak, kalau boleh suami tu ikat bini bulan mari. Kan? Kalau duduk sekali jadi cerita lain. Kan? Tak tahulah kartun buat kan. Tapi yang main mengaji tak buat, insya-Allah.
Ya, cuma serah urusan tu, jangan duk buat keras kepala. Tu ya. Nah, pasal tugas tu suami punya. Baik, sambung. Jangan dibiarkan isteri hidup bergaul tanpa dipandu oleh petunjuk agama. Jangan biar bini duk buat ikut suka. Tak boleh, kena pantau. Lebih-lebih lagi, yang ni cantik. Lebih-lebih lagi menjadikan keadaan terbalik. Tambah lagi teruk kalau upside down. Ni lagi teruk. Di mana teraju rumah tangga diserah pada isteri. Yang ni lagi teruk. Bini kontrol semua. Duit ringgit, bini kontrol. Masa suami, kontrol kak. Abang pergi mana tu? Dah abang nak pergi jumpa kawan abang Sat. Apa ada mesyuarat sikit? Mesyuarat. Suruh pergi, duduk di rumah. Okey. Wah, abang nak pergi minum mayak teh Sat, boleh di kedai tu. Minum di luar. Duit pun tak ada. Duduk di rumah sudah. Suruh pergi minum. Okey. Dapat duit gaji, abang buat main kad. Bini ambil kad, pegang semua. Suami tak bagi, tapi bini paksa tak. Lelaki bagi, dia tak ingat. Ambil. Abang ambil kerja, RM10. Kalau sampai tahap macam tu, teruk. Abang nak balik rumah mak abang tak boleh. Balik rumah mak dia, kami ni macam mana? Terus suruh balik. 6 bulan dah tak balik rumah mak. Kalau macam ni punya cerita, teruk. Ayah-ayah balik nanti tengok nah. Ibu-ibu balik nanti tengok sama nah. Kalau ada anak lelaki kita hak jenis macam tu, dia kahwin dah, dia jadi kena queen control macam tu. Kata sikit kat dia, kata hang ni lelaki kemah ataupun kita ada anak perempuan kita kahwin, dia duk balik, dia duk abang mak, orang lelaki ni bukan boleh mak, kita kena kawal dia mak. Sampai kita sendiri tengok menantu kita tu jadi macam lembu kena cuk hidung. Kita sebagai mak bapak kata sikit kat anak perempuan kita tu, hang tak boleh buat begitu. Syurga hang duk kat dia. Dia redha baru hang syurga. Dia tak redha hang teruk. Kata macam pekat kena kawai belakang, nampak gaya ni. Dah, kan. Boleh insya-Allah pekat-pekat jagalah benda-benda macam ni. Dalam memberikan pimpinan pada isteri, dalam kita nak tegur isteri, nak ajak bini, saya kata ni, saya pun sama saya bukan perfect, saya pun teruk. Ni tambah kalau ada buat live macam ni nanti viral, bini dengar, bini kan kata kan sama saya pun macam kan bagus tak mana pun teruk kan. Baik, dalam memberikan pimpinan pada isteri, cara yang lembut hendaklah digunakan. Rupanya nak tegur isteri, nak tegur mak bapak, nak tegur orang perempuan yang ada kaitan dengan kita lah, rupanya kena pakai cara lembut. Innallaha rafiq, Allah Ta'ala ni maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, Allah Ta'ala suka yang lemah lembut. Yuhibbur rifqi wa yuhibbur rifqi wa yu'ti 'ala rifqi ma lam yu'ti 'ala al-'unfi. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada orang hak jenis lemah lembut, yang mana hak kasar-kasar, orang yang kasar tak dapat. Jadi nak uruskan orang perempuan ni, dia kena urus dengan lembut. Macam mana? Percaya je duk buat semua ni Itulah. Tidak kasar tapi sederhana. Tidak terlalu lembut sampai tidak berkuasa. Tidak terlalu kasar sampai pecah dan rosak. Sedang-sedang. Kan? Percaya je duk buat lama ni lah. Kata kat bini mengamuk, start motor, pergi duduk kedai tom yam. Cantik tu. Tengok kata kat bini, tengok dia menyingar sikit, keluar pergi duduk buat kerja lain. Sehari balik renyeh. Ya okey tu, umumnya kena macam tu. Tu saya pula duk mengajak itik berenang, mutera belakang ni. Dengan keadaan lemah lembut dan sederhana itulah akan melahirkan rasa kasih sayang, cinta mencintai dalam usaha membina rumah tangga yang bahagia. Yang ni sebagai penutup, ni saya rasa boleh ambil kono. Saya rasa taklah susah sangat. Ni Ustaz Syahul bagi petua dulu. Ustaz Syahul Hamid pernah bagi petua. Saya pun ambil lah petua ni sesuai lah, sangat sesuai untuk saya lah. Dia sebut macam ni, dia kata orang lelaki-lelaki nak bagi rumah tangga ni elok, nak bagi rumah tangga ni kekal sampai bila-bila. Dia kata orang lelaki jaga dua benda. Dua. Orang perempuan dia kata jaga satu benda. Satu ni insya-Allah rumah tangga elok sampai ketua. Nombor satu dia kata orang lelaki-lelaki dulu lah. Nombor satu orang lelaki-lelaki, apa bini kata senyap sudah. Dia kata macam tu.
Bini kata apa, senyap sudah. Bini kata abang ni malas okey. Abang ni teruk okey. Abang ni apa macam ni kami okey. Dia kata jangan jawab. Satu. Dia kata tak jawab okey. Yang kedua dia kata jangan sebut langsung perkataan cerai. Cerai jangan sebut langsung. Ugut ke, marah ke, apa ke, jangan sebut langsung cerai. Dua tu ya. Hang ni keram tu, silap payah-payah kita pisah bang. Oh jangan. Jangan ugut dia dengan cerai. Tu. Orang perempuan satu ya, dia kata. Perempuan satu ya. Apa suami kata, ikut. Tu ya. Suami kata apa, turut. Suami kata apa? Hang boleh tak apa nama bangun pagi tu duduk tidur boleh tak? Hang sapu-sapulah sampah sikit. Rumah teruk rupa macam tu sampah lagi. Dah. Okey, bangun sapu. Tak payah duk jawab ni pala lah. Bukan abang sapu. Tak payah. Bangun sapu kan? Dia kata ni, hang masak nasi buat 2 pot sudah. Tak usah duk masak banyak-banyak. Duk buang panjang. Okey, buat sudah 2 pot tu. No? Jadi ayah-ayah ambil lah petua hak 2. Ayah-ayah buat dah kan. Cuma ambil bagi tahu ke anak-anak yang kahwin. Hak lelaki pakai 2 petua tu. Hak perempuan bagi 1 petua tu. No, insya-Allah. Dengan keadaan lemah lembut sederhana inilah melahirkan rasa kasih sayang, cinta mencintai dalam usaha membina rumah tangga yang bahagia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang baik tentang isu ni. Baik, selesai. Kita akan mengaji tajuk ke-24. Tajuk ni syok. Ayah buka tengok tajuk dah. Ibu pun cuba tengok tajuk dah. Tajuk dia syok kan? Tengok tajuk dah. Muka surat 90 kan? Tajuk bulan depan, meminang dan juga rampas laki orang. Saya bagi gezek sikit dia punya kisah dia, bagi nampak no. Tajuk ni kita takkan mengaji lagi. Bulan depan kita tak mengaji lagi. Sebab atas tu ada lebih kurang 4 atau 5 poin yang kita akan lalui dulu, baru masuk tajuk ni. Tapi poin kita nak sebut, rampas laki orang ni, macam ni lah. Kita selalu label, kita selalu kata, siapa jadi bini nombor 2, rampas laki orang. Hang ni rampas laki orang. Hang ni kahwin dengan laki orang, rampas laki orang. Hang ni bini nombor 3, rampas laki orang. Hang bini nombor 4, ambil laki orang. Selalu kita tuduh macam tu. Padahal rampas laki orang ni bukan macam tu nah. Yang tu tak panggil rampas. Rampas ni macam ni. Rampas Datuk nak kahwin dengan saya boleh. Tak ada masalah. Saya boleh jadi isteri Datuk. Tapi sebelum Datuk kahwin dengan saya, Datuk kena cerai Datin dulu. Nampak? Datuk nak kahwin dengan saya boleh, tapi Datuk kena cerai Datin dulu. Cerai Datin baru boleh kahwin dengan saya. Perempuan macam ni baru kita boleh kata perampas. Awak yang senyap lagi sekali nampak ya? Betul ya? Ni baru boleh label perampas. Boleh no? Nanti kita akan bahas bulan depan insya-Allah tajuk ni. Tajuk ni syok ni. Kan? Dan lepas tu pun syok juga. Cuba tengok tajuk 25. Muka surat 95. Hak tu lagi syok. Ni semua kira nak keling orang perempuan ni. Tajuk ke-25, mengambil harta suami tanpa izin. Duk pergi jumpa duit dalam poket seluar dia. Basuh-basuh baju jumpa RM10 buat senyap kan, bolam poket. Nanti kita tengok boleh tak boleh. Tajuk-tajuk macam tu insya-Allah. No? Jadi ayah-ayah ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, ada soalan? Sekali lagi saya buka. Ada soalan nak tanya? Kau nak tanya tajuk lain ke apakah? Tak ada soalan. Jadi kalau kita tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri sendiri. Saya mohon semua yang hadir pada hari ini sama-sama jaga SOP, jagalah peraturan, jagalah ketetapan yang telah dibuat. Kan? Walaupun ada yang kata tak ikut sunnah Ustaz, ni mayang jarak-jarak tak ikut sunnah apa sunnah. Poin kita nak sebut, yang kita buat ni pun ikut sunnah. Poin dia yang tu. Depa tanya dalil mana, bagi tahu pada dalil, bagi tahu pada depa dalil dia. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Kamu tak boleh mudaratkan diri kamu sendiri, kamu tak boleh mudarat, kamu tak boleh bahayakan orang lain. Jadi kita duk ikut SOP ni supaya apa? Supaya kita tak bahayakan orang lain. Jadi yang kita buat sekarang ni ikut sunnah. Jadi ikut ya. No, insya-Allah no. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.